Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami talk show bersama saya Cikgu Wawa. Dan saya Cikgu Hidayati. So hari ini bertemu lagi kita dah. Seperti yang biasa kita janjikan setiap hari Rabu pukul 9 malam. So hari ini kalau minggu lepas kita dah berkongsi teknik ataupun tips macam mana nak jadikan anak bijak. So malam ni kita nak kongsikan lagi luar sikit daripada tajuk tu tentang pemakanan pula. Untuk powerkan otak. Powerkan otak pula. So kalau macam selalunya makanan ni kan orang kata agenda dia untuk mengenyangkan kan. So hari ni daripada mengenyangkan, so kita expand sikit lah topik mengenyangkan kepada otak pun akan menjadi power. Jadinya bukan sebarang makanan kita, orang kata makanan tu tak sia-sia lah kan. Jadinya boleh pilih lah makanan terbaik untuk powerkan otak. Actually kita boleh, orang kata kalau even parents ataupun ibu yang tengah pregnant pun boleh amalkan kan, dan juga kalau ada anak kecil baby pun boleh amalkan terus. Dan apatah lagi dah besar ni, especially nak exam, so boleh orang kata pemakanan yang orang kata yang ni pemakanan yang original, bukan original, panggil apa, semula jadi, natural kan. Jadinya, bukan orang kata perlu ambil suplemen ke apa-apa kan. So dia makanan semula jadi yang kita ada dekat sekeliling kita yang mudah untuk kita kata ambil benda tu. Jadinya bila otak power, makanan pun sihat, badan pun sihat, otak power, emosi pun bahagia kan. So macam complete lah kan dengan makanan yang kita ambil tu. Alright. So untuk sebelum ni kita selalu dengar makanan yang menjadi sunnah Nabi kan. Contohnya macam kurma, macam kismis, badam, orang kata dengan susu kan. Itu pun antara lah makanan-makanan yang untuk powerkan otak. Tapi hari ni kita tak nak orang kata tak nak share benda tu sebab semua orang dah tahu kan. Kita share benda lain pula yang mungkin orang tak tahu sangat kan. Betul. Satu lagi Cikgu apa ni, biasanya kalau kita dengar kalau berkaitan dengan otak ni, biasa kita kalau keluar result anak-anak kan, so biasa kita akan dengar, budak ni makan apa ni sampai bijak macam ni, dapat 16 belajar sekolah sama kan. Belajar sekolah sama. Kadang-kadang ibu bapa ataupun kita sebagai cikgu pun sendiri kita tanya-tanya kan, macam mana budak ni boleh jadi bijak macam ni, apa makanan yang dia amalkan kan. Sebab tu hari ni kita nak bawakan topik ni. Sebab topik ni ataupun ayat ni selalu kita dengar, budak ni selain belajar apa yang dia amalkan kan. Selain daripada yang kita tahulah macam Cikgu Wawa cakap tadi, kismis ke, makan something yang macam tu. So apa dia lagi makanan yang boleh dia bantu anak-anak ni untuk powerkan otak tu. Ini kita nak rungkaikan ayat tu. Apalah budak ni makan yang sampai jadi bijak macam tu. Betul. So malam ni siapa yang menonton, so kita harapkan ibu bapa boleh share dengan sahabat-sahabat lain kan, pada komuniti lain, untuk kita orang kata kongsikan manfaat ataupun info ni pada orang lain juga. Sebabnya kalau boleh tak naklah powerkan anak kita je kan. Kita nak ramaikan lagi yang otaknya lebih power. Actually kalau makanan ni bukan pada parents juga, pada student, tapi parents pun boleh kan. Okay, sama-sama amalkan. Okay. So yang pertama adalah bendi. Bendi tu yang selalunya macam selalu orang masak dalam kari kan. Kari ayam ke, selalunya ikan lah kot kan. Ikan letak bendi. Jadinya orang tak tahu apa sebenarnya. Orang main makan ataupun mungkin ada budak-budak dia makan ikan je, tapi dia tak makan sayur tu. Jadinya lepas ni mungkin ambil kesempatan dengan bendi tersebut untuk jadikan orang kata pemakanan untuk powerkan otak lah, untuk tambahkan nilai otak tu kan, power otak tu. So kita nampak bendi tu kecil tapi manfaat dia sangat besar. Okay, sangat banyak. Right, so daripada vitamin yang ada dalam bendi tersebut, sebenarnya dia adalah merupakan penjaga neuron, ataupun kalau kita panggil penjaga sel otak lah. Okey, jadinya dia akan halang otak tu daripada mati. Dia akan aktifkan sel otak tersebut. Jadinya bendi tu adalah, kita nampak benda tu remeh, dia kecil je kan, sebatang macam tu, tapi sebenarnya dia memberi manfaat yang sangat banyak untuk otak. Jadinya lepas ni bolehlah kot perbagaikan cara masakkan bendi, tapi kalau boleh janganlah sampai hilangnya vitamin kan, sebab kita perlukan vitamin bendi tu kan. Alright. Dan sebenarnya dalam
Cikgu Reti, bendi ni adalah menjadi orang kata menu utama atlet atlet di China. Dia jadi sajian utama mereka. Jadinya kalau negara lain kenapa dia menggunakan bendi, so apa kita ni pun sebenarnya bendi tu mudah je dapat kan. So saya rasa benda tu boleh lah kan. Kita praktikkan dekat anak-anak kan. So kita dah tahu khasiat dia besar, sampaikan atlet macam cikgu awal cakap tadi, atlet yang guna. So benda tu orang kata Sangat bagus. sangat bagus lah. Okay, so ingat lepas ni makan bendi tapi jangan berlebihan lah. Kena tukar lah menu. Hari ni kita nak share actually ada 8 8 lah jenis makanan. yang mudah lah kan. So salah satunya tadi bendi. Okay, cikgu. Apa yang kedua pula? So cikgu awal tadi dah kongsikan yang sayuran. So cikgu pula akan kongsikan apa dia makanan yang kedua yang mampu untuk powerkan otak anak dan otak kita sendiri ni. So yang kedua, yang ni yang biasa kalau kita pergi kedai ke, biasa anak akan minta benda ni. Contoh yang cikgu nak bagi tahu yang kedua ni ialah susu dan yogurt. Susu dan yogurt, dengar pun dah best dah tu. So susu dan yogurt ni orang kata dari asal dia daripada produk tenusu lah. So pendek katanya benda yang daripada produk tenusu ni dia kaya dengan protein. So protein, vitamin D, vitamin B, so banyaklah apa function vitamin B, vitamin D tadi dengan protein tu. So benda ni ataupun kata makanan yang daripada tenusu ni, produk tenusu ataupun kita panggil kat kedai yang biasa anak minta biasanya susu atau yogurt ni, dia sangat berperanan penting orang kata dalam membantu jaringan otak. Yang kita selalu dengar sel-sel otak anak sedang berhubung tu. So susu makanan daripada produk tenusu ni dia membantu sel-sel otak anak ni berhubung dengan lebih bagus. So penting lah orang kata. Kalau tadi kalau ada sayuran hijau, kita perlukan juga orang kata protein dengan vitamin tadi dalam susu dengan khasiat daripada produk tenusu tu. So benda ni kita selalu jumpa kan. Kalau biasanya kalau kita pergi kedai, kalau kita nak praktikkan kepada anak-anak supaya tak minum minuman bergas ke sebagainya tu, so kita boleh gantikan dengan minuman susu ni. Bukan orang kata sekadar kuatkan tulang anak-anak, tapi rupanya dia membantu dari segi hubungkan sel-sel otak anak tu. So yang keduanya makanan yang perlu saya rasalah cadangan daripada saya untuk ibu bapa, untuk powerkan otak anak tu perlulah bagi yang makanan orang kata something yang daripada produk tenusu ni. Okay. Alright. Dia macam ni, kadang-kadang macam saya pernah dengar lah, jangan bagi anak susu lembu. Kenapa tu cikgu? So nanti kata perangai macam lembu lah kan. Especially lah kalau macam kita dengar baby tu kan, jangan bagi susu lembu. So sebenarnya bukannya kata susu lembu tu tak bagus. Sebenarnya untuk yang bayi tu, level bayi tu sebenarnya tak sesuai dengan keadaan perut dia. Sebab susu lembu tu kaya dengan orang kata tadi vitamin, protein kan. Jadinya baby baru je lahir. So bukanlah salah susu lembu tu ataupun lembu isaf lah. Tak sesuai lah. Tak sesuai untuk baby yang berumur kurang daripada 2 tahun. Jadinya takkanlah sampai 2 tahun pun masih nak susu ibu. Jadinya pengganti dia adalah susu ataupun yogurt lah kan. Macam mungkin macam pasal susu yang yogurt tu, mungkin ada yang budak-budak yang tak minum susu kan. Jadinya yogurt tu adalah salah satu pengganti sebab mungkin letak sedikit flavor tu. Tapi sekurang-kurangnya dia ada ambil produk daripada tenusu tu lah kan, susu tersebut. Okay, dah 2 tips kita share. So kita nak minta parents kalau ada apa-apa soalan malam ni, minta tolong komen kan, minta bagi cadangan ke ataupun mungkin itulah tajuk-tajuk yang kemudian ke nak apa yang kami kongsikan kan. Alright. So yang ketiga pisang. So pisang ni macam common kan, macam semua orang senang dapat. Lepas tu lately ni sebabkan kalau saya perasan lah, macam orang dah selalu aktif dalam larian kan. Lepas tu dengan cycling lah, so semua orang saya nampak pegang pisang kan. Maksudnya sebelum nak melakukan aktiviti tu dah ramai dah orang kata tahu khasiat dia lah. Tapi selalunya kalau mungkin lah serta ibu bapa
fikir pisang tu adalah macam sumber fiber yang mengenyangkan. Jadinya sebenarnya secara tak langsung sebenarnya pisang tu mempunyai satu vitamin. Bukan dia satu vitamin, sorry. Semua vitamin dia adalah fungsi dia adalah untuk meliputi semua otak. Dia punya power dia pisang tu kan, walaupun sebiji orang kata makan tu, tapi dia kira vitamin tu semuanya adalah untuk otak. Okay, so selalunya kalau macam tadi saya kata ada memang yang ramai dia macam trend lah, orang makan pisang ni adalah untuk yang cycling lah, untuk orang buat aktiviti lasak yang sangat aktiviti lasak lah kan. Sekadar orang kata untuk fiber kan, untuk tahan lama kenyang. Okay, tapi sebenarnya pisang tu dalam Al-Quran sendiri mengatakan pisang tu adalah buah syurga. Betul. Jadinya betapa orang kata premiumnya buah pisang tersebut. Okey, jadinya salah satu vitamin yang sangat power untuk otak adalah kita panggil serotonin. Serotonin itulah yang akan meliputi orang kata belum lagi vitamin-vitamin yang lain dalam kandungan pisang tu yang untuk orang kata semua otak, semuanya vitamin tu adalah untuk otak. Okey, so kalau mungkin untuk budak lah kan, menu selalunya pisang ni kita ni lebih prefer pagi lah kan. Jadinya untuk makanan pagi ataupun sarapan pagi ataupun breakfast tu bolehlah letakkan menu pisang tu salah satu orang kata menu untuk anak-anak kita sebelum pergi sekolah. Very simple. Tak perlu masak, tak adalah perlu pisang goreng lah. Dia kata benda-benda yang semula jadinya tak perlulah orang kata masak overcook lah kata kan, terlampau masak. Jadinya boleh letak dalam oats kan, boleh letak apa panggil sebagai mungkin itu je lah bekalan dia sebagai pisang untuk pergi sekolah. Ya, benda simple tapi dia boleh bantu anak dekat sekolah. Kan? Banyak khasiat daripada buah pisang kan. Okay, dah 3 dah. 3 dah. Okay, so cikgu tambah sikit lah kan daripada yang cikgu Wawa cakap tentang buah pisang pula. So buah pisang ni kalau macam cikgu Wawa cakap tadi, buah daripada syurga. Sebelum ni mungkin kita pandang buah pisang macam biasa. Apa yang kami kongsikan macam buah-buah biasa yang kita macam tak pandang sangat kan. Macam bendi tadi, sayur bendi tadi. So kita macam biasa nampak benda tu. Nak makan apple je kan, grape kan. Tapi kita tak tahu khasiat yang buah yang sebenarnya yang ada di keliling kita je sebenarnya, yang mudah dapat je. So buah pisang tu kalau Cikgu Wawa cakap tadi, dia memang disebutlah dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Ayat 27 sampailah 31 dia nyatakan tentang buah pisang tu. So kita orang kata bila dah ada benda tu dalam Al-Quran, betapa Allah tu sendiri dah nyatakanlah tentang khasiat buah pisang tu sendiri kan. So kita gunakan apa yang benda yang mudah dapat, benda yang murah, kita gunakan. Kita dah tahu khasiat yang tinggi tu. So ada satu kajian ni dia cakap kalau makan 3 biji buah pisang sehari, orang kata bukan sekadar boleh bantu untuk powerkan otak, tapi juga dia boleh menghalang daripada risiko serangan stroke ataupun penyakit jantung. So khasiat dia sangat tinggi kan. Kalau dengar tu daripada buah pisang dia. Saya kata makanan yang hari kita share bukan untuk parents je. Daripada yang baby dalam perut pun boleh makan, boleh dapat sehingga dekat ibu bapa. Sebenarnya benda untuk powerkan otak ni adalah bermula daripada sekarang kan. Dan untuk orang kata avoid pada future nanti dah tua adalah penyakit Alzheimer. Kalau kita tak jaga sekarang anak-anak kita kan, pada usia muda mereka mudah lupa. So itulah kata pemakanan apa yang patut mereka ambil dan kita patut jaga dan bantu. Right, cikgu. Okay, so yang seterusnya makanan apa yang boleh bantu lagi powerkan otak ni ialah buah limau. Rasanya Gusi Bacai ramai rasanya kan yang ambil buah limau ni, terutamanya kalau bulan 1 itu kita ada sambut tahun baru Cina. So memang banyaklah buah limau dekat pasaran ni. So buah limau ni apa khasiat dia sebenarnya yang kita sendiri perlu tahu. So buah limau ni dia kalau orang kata kalau berkait dengan vitamin tu dia sangat rapat dengan vitamin C. Kalau sebut buah limau kita tahu khasiat dia vitamin C tu. Apa function vitamin C tu? Sebenarnya vitamin C ni dia merupakan satu vitamin yang sangat penting untuk menggalakkan orang kata fungsi otak. So kalau
kita ambil buah limau tu setiap hari pun tak jadi masalah sebenarnya benda tu. Selain kita tahu vitamin C ni memang sesuai untuk kulit lah satunya. Kalau dengan C tu untuk kulit untuk kulit kan, untuk cantikkan kulit kan. Tapi rupanya C ni, vitamin C ni, C pula kan. Rupanya vitamin C ni dia ada satu function yang sangat besar, bukan setakat kepada kulit tapi rupanya kepada fungsi otak kita sendiri. So dalam kalau tadi buah pisang pun boleh cegah daripada penyakit apa Alzheimer. So sama juga dengan vitamin C yang ada dalam khasiat buah limau ni. So memang sangat membantulah. Kalau orang kata pendek katanya buah-buahan ni memang bagus. Sama-sama buah-buahan yang senang dapat. Betul? So kalau yang tak makan pisang tu rasa nak yelah tak nak makan apa, orang kata pisang ni kan buah apa ni tempatan nak juga import punya, so boleh lah ambil buah limau kan sebagai pengganti. Mungkin anak-anak kita pun tak biasa kot mula-mula nak bagi pisang kan. Jadinya kalau macam baby-baby ni sebenarnya kalau perasan zaman-zaman dulu lagi diorang dah buat pisang ni sebagai makanan apa orang kata? Makanan awal-awal baby nak belajar makan tu kan. Sebenarnya benda tu bukan setakat kenyang lah kan, memang bagus lah untuk otak. Okay. So dalam vitamin C tadi juga dia ada satu lagi, dia ada function dia menentang radikal bebas yang nak menyerang otak ke, yang ada sekitar otak tu. Dia mampu serang atau serang pula, dia mampu musnahkan orang kata benda yang negatif ataupun benda yang tak elok lah, yang nak masuk ke dalam otak. So sebab itulah besar jugalah orang kata kan manfaat buah pisang kepada buah limau kepada otak. So rajin-rajinkanlah makan buah limau tu. Kalau boleh setiap hari pun tak apa, sebab kita dah tahu khasiat dia kan. Dah lah power otak, dapat cantikkan kulit pula tu. So lepas ni saya pun nak makan setiap hari. Dua dalam satu kan. Saya pun baru tahu pasal buah limau ni juga kan. So dia selain pada cantikkan kulit, dia untuk powerkan otak juga. Okay. Alright, next adalah tentang dark chocolate. Coklat ni ada pelbagai jenis kan, ada white chocolate, milk chocolate kan. So yang sesuai adalah untuk otak adalah dark chocolate. Yang mana kalau kita selalu cerita tentang powerkan otak tu, bukan setakat menjaga ataupun menghalau otak tu cedera ataupun luput ke atau neuron sel-sel yang mati. Okey, tetapi pada masa yang sama kita kena cari satu makanan untuk meningkatkan kapasiti otak ataupun meningkatkan kepantasan otak. So dari segi pantas tu macam contoh bagi soalan okey terus boleh jawab. So itulah salah satu orang kata kelebihan lah untuk makanan yang powerkan otak ni lah kan. So yang dark chocolate tu memang untuk kepantasan otak. Yang mana sebenarnya dia punya impact dia bila makan sama je dengan orang makan ganja. Tapi ganja tu dia melupuskan sel otak. Tapi yang dark chocolate ni memang kepantasan dia adalah untuk mengaktifkan sel otak. Jadinya orang kata lepas tu kan macam kalau dulu ya, kalau before ni lah kalau kita study, dark chocolate ni adalah untuk menggembirakan seseorang. Dia ada satu orang kata mengaktifkan hormon lah kan. Tapi secara tak langsung sebenarnya dia adalah mengaktifkan sel otak. So kalau dengan coklat tu bukan orang kata sekadar makanan yang gemukkan badan ke something kan. Kalau kita tahu, kita nampak budak pun kalau dia makan jenis benda yang manis tu, kita dah nampak aktif dia tu kan. Macam tu jugalah kalau kita dah tahu tadi dark coklat punya kelebihan tu, rupanya dia bukan aktifkan, orang kata aktifkan fizikal berlari situ sini, rupanya dia aktifkan otak juga. Lepas tu yang dark chocolate ni sebenarnya dia tak ada kafein. Berbanding dengan coklat yang lain lah. Bila tak ada kafein ni, khasiatnya bila dengar je apa benda orang kata produk ke minuman ke yang non kafein punya ni, dia adalah untuk bantu pelajar ataupun siapa pun untuk fokus. Bila ada kafein ni dia akan distract. Macam menghalang lah kan. Makanan tu yang ada kafein ke something dalam makanan tu. Macam apa orang kata, kalau kita minum kopi kita tak ngantuk kan, sebenarnya adalah menghalang
sebenarnya di sebaliknya adalah mengganggu akan sistem fokus otak kita. Okay, so lepas ni pergi ambil dark coklat. Jangan pula mau coklat. Pahit pun pahit lah kan. Pahit sikit je. Rupanya yang pahit sikit tu lah sebenarnya ubat kan. Ubat ataupun kata nak bantu sistem otak kita ni supaya lebih aktif. Mungkin reward system lah kot. Macam reward system macam apa untuk anak-anak dia behave ke apa kan. So bagi dark coklat tu. Jadikan sebagai apa makanan harian. Betul. Okay. Okay, so tadi dah ada dark coklat, dah ada buah limau, ada buah pisang. Apa pula next makanan yang kita boleh bagi dekat anak-anak ataupun kita sendiri boleh amalkan untuk powerkan lagi otak kita kan. Biar kita ni umur dekat 60 ke apa, insya-Allah ada panjang umur kan. Biar kita ni ingatan kita, daya ingatan kita ni stay macam umur muda-muda juga. So apa dia lagi makanan yang boleh cikgu sharekan hari ni? Okey, makanan seterusnya dah yang ke berapa lah? Cikgu bawah? Kelima. Okey. Enam. Dah tak ingat kan? Okey, so yang keenam kita ialah buah avocado. So biasa dengar ke tak? Biasa kan? Buah mahal tu. Buah mahal. Kalau tadi buah yang biasa kita tengok, tapi yang ni rasanya kalau pergi pasar malam tu kita ada tengok kan, ada satu air tu yang memang dia buat betul daripada buah tu. Melaka. Melaka kan terkenal dengan buah apa, avocado, coklat kan. Ya betul. Kalau buah tu kalau di blend pun dia masih best diminum dengan orang kata blend sebagai ais tu. So khasiat dia sebenarnya dia merupakan salah satu orang kata sumber lemak tak tepu yang sihat. So kalau kita belajar ada lemak tepu dengan lemak tak tepu. So lemak tepu yang sihat ni dia menyokong perkembangan otak. Rupanya kita ingat ke makanan yang kita, minuman yang kita tengok ni daripada buah avocado tu macam biasa tengok dalam pembersih muka ke something kan. Tapi bila buat minuman ke something yang letak dalam pemakanan kita, rupanya dia membantu dari segi perkembangan otak kita. So dalam buat avocado ni bukan membantu tu dari segi apa cikgu cakap ni, dia membantu prestasi otak kita. Kalau tadi kita memang nak otak kita jadi aktif, jadi lebih, orang kata kalau hari ni otak kita berfikir 100 km je per sejam, tapi buat avocado ni dia punya merangsang kita punya otak daripada kita mampu berfikir benda tu ataupun daya ingatan kita ni mampu berfikir dengan sangat laju, sampai 300 km per sejam. Laju tu kan, dia punya daya ingatan kan. Dia maksud cikgu kat sini dia boleh proses informasi ataupun apa-apa yang kita dapat, yang kita terima dekat otak kita ni. Laju tu 300 km tu. Siapa yang tak nak kan otak yang dapat je apa-apa sumber, apa benda yang perlu kita fikir, otak kita terus jalan je. Tak perlu lagi orang kata nak terima, nak fikir kanan kiri dulu kan. So buat avocado ni rupanya manfaat dia besar sangat kan. Walaupun orang kata mahal lah sikit kan. Tapi kalau mahal dia berguna untuk bantu kan, orang kata makin tingkatkan kita punya otak. Apa salahnya kan kita berbelanja sikit, berbelanja lebih sikit. Sebab kan benda tu orang kata apa, kadang-kadang mungkin tadi buat air kan macam payah sangat kan. Actually dia boleh makan dengan makan raw tu je lah. Apa panggil raw bahasa Melayu apa? Apa dia tu? Semula jadi tu lah kan. Makan tak buah masak lah kan. Jadinya apa panggil apa ni, yang avocado tu boleh makan dengan oat selalunya, jadikan breakfast. Tu bukan makanan pagi lah, sarapan. Kan. Cuma mungkin avocado tu pilihan yang untuk yang premium lah kan. Siapa rasa nak ubah selera, sebabnya tadi setakat pisang, limau kan. Jadi tambah sikit jadi avocado. Selang-seli kan. Bagus juga lah tu buah-buahan yang kata membantu, kata meningkatkan kita punya tahap kelajuan otak tu. So next adalah keledek ungu kan. Keledek ni common juga zaman-zaman dulu pun. Orang makan keledek dengan apa, orang rebus keledek dengan apa, cicak apa ni, kelapa kan. Zaman-zaman mak saya tak pernah lah lagi rasanya tu zaman mungkin nenek saya kan makan keledek dengan itulah. Cuma sekarang kita memang ada, cuba jarang kan. Jadinya yang kalau ikutkan keledek ungu ni macam premium.
sekarang. Dia jadikan, sebab bila trend sekarang yang diet semua ni kan, jadinya makanan yang diet ni adalah menjadi makanan yang premium lah. Jadinya yang keledai ni selalunya dia agak premium juga. Mungkin saya tak pastilah dekat pasar ke apa kan, tapi kalau kat shopping mall tu dia macam benda tu daripada Japan selalunya lah. Saya tak pasti kalau Asia local punya keledai ungu dia macam mana kan. Tapi yang kita share hari ni adalah keledai ungu yang selalunya imported sikit lah kan. Jadi dia agak premium, yang mana dia compare dengan sayur-sayuran lain, dia adalah paling advance sekali. Jadi kandungan dia untuk otak memang superb lah. Super bagus lah kan. Kalau tak payah ambil sayur lain, ambil je lah tu Keledai ungu tadi. So kalau macam mungkin menu yang selalu kita makan nasi kan, mungkin seminggu sekali gantilah aku makan aja anak makan keledai. Sebab dia bukan sangat kenyang, tapi memang bagus. Memang sangat-sangat bagus kan. Kalau dah cakap advance tadi tu, maksudnya dia memang tahap yang paling bagus lah tu kan. Berbanding dengan tu, dia actually meningkatkan daya ingatan, yang memang kata capacity dia expand capacity otak kita kan. Dia sama je macam tadi, macam Bendy tak silap saya kan, yang mana dia adalah penjaga utama lah sistem otak kan. Jadi boleh pilih lah, boleh tukar menu. Selain makan nasi, boleh makan rebus keledai, keledai ungu tu kan. Dan kalau tu sebab keledai ungu ni pun boleh tahan lama kan. Betul. Kalau beli sekali, duduk sekali tu bolehlah beli berapa batangan kan. Boleh beli banyak. Itulah orang kata kan, ubi tu boleh beli banyak. So dia bukan orang kata sehari dua tu dah rosak ke something. So macam instead of macam minum petang tu makan goreng pisang kan, kita gantilah keledai ungu, back to old school lah. Keledai ungu dengan cicak kelapa kan. Kita tanamkan culture tu dalam keluarga kan. So kita dah tahu khasiat dia, kebaikan dia, so kita boleh amalkan lah benda tu kan. Okay. So tu yang ke-7. 7. So yang terakhir, makanan yang kita nak kongsikan kat sini banyak sebenarnya kan. Tapi kita pilih yang mana yang kita rasa mudah, yang kita nampak kita boleh terus beli, terus boleh amalkan benda tu. Tak perlu orang kata nak rebus ke kukus ke something kan. Benda lain banyak lagi, makanan lain. So yang terakhir untuk cikgu share kan, makanan apa ialah sayur brokoli. Sayur brokoli ni glamour jugalah. Ni orang kata dalam premium jugalah kot cikgu rasa kan. Tapi macam cikgu cakap tadi lah, walaupun kita tahu dia tu sayur yang orang kata memerlukan kos sikit kalau kita nak beli, tapi tak apa, kita tak, walaupun mahal orang kata bagus untuk badan kita, kenapa kita nak berkira benda tu kan. So sayur brokoli ni dia satunya dia merendahkan kalori dalam badan kita. So kalau kalori ni tinggi, sebenarnya bila kalori tinggi dia tak baik lah untuk badan kan. Kita dengar perkataan kalori pun kita dah tahu dah dia something yang tak baik untuk badan. Badan dengan otak kita lah, dia sangat berkait lah kalori ni. Kalau tinggi kalori tu boleh menyebabkan orang kata tekanan darah tinggi pula kepada badan. Bila sebut tekanan darah tinggi ni, dia memang terus rujuk kepada otak kita lah. So brokoli ni dia ada satu orang kata sumber yang sangat baik untuk otak. So dia ada dalam kandungan tu, kalau sama dengan buah limau tadi. Kalau buah limau tadi ada vitamin C kan. So kalau dalam brokoli ni dia ada vitamin C, tambah lagi satu orang kata kandungan dia tu flavonoid nama dia. So nak sebut pun susah, tapi dia punya tu function tu dia ialah merupakan ejen antioksida yang mampu meningkatkan kesihatan dan prestasi otak. Sebab dia sayuran hijau kan, satu lagi sayuran hijau ni memang dia sangat bagus lah untuk orang kata otak kita. Prestasi otak maksudnya dari segi kita nak mengingat, daya ingatan kita. So sangat bagus kita bagi anak-anak, orang kata asuh anak-anak daripada kecil lagi makan sayur-sayuran hijau ni. Terutamanya brokoli tadi lah, kita dah tahu khasiat dia apa dia kan. So sangat bagus lah brokoli ni. Kita dah hari ni dah kongsi bukan setakat kata buah-buahan, tapi sayur-sayuran dan juga ada manisan. Manisan Manisan boleh gabungkan tiga-tiga kan.
buat kalau macam apa brokoli tu saya rasa zaman sekarang dah ramai dah anak suka betul. kan, sebab boleh dimasak dengan sedap kan. Jadinya tu orang kata yang dah proceed guna makan brokoli tu jadikan apa orang kata menu utama dah juga kan dalam harian punya sajian kan. Jadinya hari apa orang kata kita ada buah kan, buah tu boleh bermula untuk breakfast, boleh bermula sebagai orang kata buah air pun boleh kan. Lepas tu untuk apa sebelum makan kan, buah-buah tu jadinya. Lepas tu apa lagi, direbus boleh jadikan minuman petang. Dark coklat adalah kuda-kudapan. Jadi banyaklah orang kata benda. Kalau macam kita fokuskan macam contoh kismis kan, kurma, badam, yang 3 tu memang pada saya memang yang terbaik lah. Okay, tetapi adakah kalau kita nampak isu anak kita macam tak suka makan kurma, so alternatif dia adalah makanan-makanan tadi kan. Macam minggu lepas kita ada share juga yang BIT tu kan, berries, ikan dengan telur. Ini pun antara 3 yang kandungan yang sangat tinggi untuk otak kan. Jadinya macam ikan apa, ikan kembung kan, ikan salmon. So 2 ikan ni adalah sangat tinggi dia punya perangsang otak dia. Okay. Ada soalan tak? Kalau ada soalan macam biasalah, boleh komen, boleh tanyakan apa dia yang berkaitan yang nak tanyakan. Malam ni kita belajar tentang makanan, so esok boleh shopping. Boleh shopping, beli yang mana yang mampu nak tingkatkan kita punya prestasi otak kita ni. Especially untuk anak-anak exam lah kan. Jadinya kita dah plan lah kan. Benda tu bukan setakat diorang kena belajar, tapi support dia, support sistem badan dia kan, support sistem family. Benda tu pun memberikan orang kata impact pada keputusan anak juga. Bukan setakat diri dia sendiri untuk belajar kan. Tapi jangan lupa untuk minum air yang cukup, sebab itu adalah main orang kata produktiviti otak kita kan. Otak perlukan orang kata udara untuk dia kisah maklumat apa dia yang dia perlukan setiap hari. Sebab kalau kita tahu pun otak ni dia merupakan organ dalaman yang paling banyak berfungsi dalam badan kita. Dia ada fungsi utama sebenarnya. Fungsi utama. Dia tu merupakan fungsi utama dalam badan kita ni. So sebab tu kita kena bekalkan dia tu dengan lebih. Macam tadilah makanan lah kan. Kalau dalaman kita, dia tak boleh cuci macam luaran. Kalau macam badan, luaran kita boleh mandi, guna sabun, shampoo sebagainya. Tapi bila dalaman, kita perlu bekalkan dengan makanan yang berkhasiat tadi. Tapi kalau dah makan-makan tu kan, jangan pula ambil gula yang berlebihan. Contohnya macam kodia kan, benda tu sebenarnya dah lah makan tambahkan kapasiti otak, tiba-tiba gula ambil dia jangan melumpuhkan sistem otak. So kenalah untuk setakat ni kepada saya kurangkan minuman bergula. Minuman bergula pun bukan orang kata boleh lumpuhkan otak je, tapi tak baiklah kan untuk kesihatan kita kan. Boleh menyebabkan diabetes sebagainya. Okay, so hari ni kita dah share 8. 8. Banyaklah juga kan. So harap bergunalah untuk sebagai ibu bapa nak bantu anak-anak tingkatkan ataupun powerkan otak anak-anak kan. So kita dah tahu macam mana, so kita boleh amalkan untuk bentuk bangunkan prestasi otak anak kita. Cari yang apa? Esok cari yang mudah dapat pisang. Cari yang mudah dapat. Pisang kan, kalau tengok kat kedai tu gantung je kat luar je. So dia sangat mudah lah nak dapatkan. Okay. Alright, setakat ni je hari malam ni kita kongsikan untuk orang kata makanan sepenuh jadi untuk powerkan otak. Lebih yang mudah, yang orang kata affordable, dan yang variety juga, yang boleh memberi berapa options lah untuk parents lah, untuk anak-anak pilih mana kegemaran mereka kan. So kita jumpa minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Pukul berapa cikgu? Pukul 9 malam. So jangan lupa share lah ilmu yang bermanfaat ni. Macam biasa yang saya dengan Cikgu Wawa selalu sebut, benda yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat ni kena kongsikan dengan orang lain juga kan. Biar semua tersebar, biar orang tahu apa dia yang kita sama-sama amalkan. Okay, so kita jumpa lagi lah Cikgu Wawa kan pada setiap hari Rabu jam 9 malam. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.